Ini boleh? Betul. Baik, kemudian karena persilakan ini ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabil kiram sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qudwatul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sallam bi hadihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da billahi minash shaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Subhanallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu meliputi di atas segala yang kamu kerjakan. Allah Amin bima ta'malun. Alhamdulillah. Wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berani pada Ta'ala itu muslim, maksudnya mencari ilmu itu adalah fardu kepada setiap orang yang muslim. Alhamdulillah. Baik. Tolong apa nih? Yang baten bawah tuh. Baten bawah tuh tanggalkan, buka, masuk ke Madi. Tuh. Oke. Agak dia punya tuh gambar tuh tegak ke sikit. Itu ke bawah ke atas. Okey. Semua. Kurangkan nampak ke meja. Meja kurangkan. Okey, dah. Alhamdulillah. Yang mati kita punya Tuan Imam kita, Syekh Azhari. Tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau Haji Mazin,
punya catatan puasa surah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah Taala kita dapat bersama pada pagi subuh ini, subuh Ahad Alhamdulillah. Jadi sebelum kita baca kitab ensiklopedia Soal Agama itu, saya nak baca satu hadis lah. Tajuknya memelihara ilmu dengan cara menulis. Memelihara ilmu dengan cara menulisnya. Hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala syaka rajulun min ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni la asma'u minkal hadis. Faqala ya Rasulullah inni la asma'u minkal hadis fayujibuni wala ahfazuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'in biyaminika wa auma'a biyadihi ilal khatti akhrajahu at-Tirmizi. Kitab ni lah. Kitab ni tajuknya Ilmu dan Ulama. Tuan-tuan bakal menjadi ulama? Boleh menjadi ulama? Boleh ataupun tak berani nak jadi ulama. Okey. Tajuknya hadis 31. Tajuknya memelihara ilmu dan cara menulisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala syaka rajulun minal ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni la asma'u minkal hadis fayujibuni wala ahfazuhu. Faqala sallallahu alaihi wasallam ista'in biyaminika wa auma'a biyadihi ilal khatti akhrajahu Tirmizi. Maksudnya tuan-tuan, hadis ini terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah ni gelaran pada seorang sahabat lah. Saya tak ingat nama sebenarnya, tapi nama dia Abu Hurairah ni gelaran dia lah. Bapa kucing. Kenapa dikatakan sebagai bapa kucing? Kerana dia ni suka pelihara kucing. Dia suka dengan kucing. Suka main-main dengan kucing dan sebagainya lah. Dan satu hari dia berjumpa dengan Nabi SAW. Maka Nabi pun nampak dalam sesuatu bergerak dalam baju dia lah. Sesuatu bergerak dalam baju dia. Maka Nabi tanya, apa ini? Dia kata, mahaza, apakah ini? Maka dia petunjukkan pada Rasulullah seekor anak kucing. Seekor anak kucing. Maka Nabi menggelarkannya sebagai Abu Hurairah bapa kucing. Bapa kucing lah. Tengok, jadi seorang tu kadang-kadang seseorang itu digelarkan berdasarkan kepada kesukaan seseorang. Kalau dia suka dengan kerbau, maka bapa kerbau. Suka dengan kambing, bapa kambing dan sebagainya lah. Mat kambing ke, mat kucing ke, mat kerbau ke, mat lembu ke. Dia tengok pada kegemaran seseorang itu, apa yang digemar, maka dengan itulah seorang itu digelarkan. Walaupun pada hukum asal menggelarkan seorang ini satu benda yang dikeji lah, satu benda ditegah. Jangan kita menggelarkan seseorang itu. Tapi kalau seorang itu digelar supaya mudah dikenal, itu dibolehkan. Dibolehkan kalau seorang itu kita belikan gelaran pada dia supaya kita senang nak kenal dia. Kalau kita tak gelarkan dia kan susah kena kenal. Kerana orang dalam kampung tu kadang nama sama, ramai nama sama. Susah kita nak kenal. Mana satu? Mat pendek ke, mat tinggi ke, mat panjang ke, mat lonjong ke. Banyak sangat mat dalam kampung tu. Jadi kita beli gelaran pada dia lah, supaya senang seorang itu dapat mengenal dia. Tapi dengan syarat dia suka. Dia tak kisah pun. Kalau dia tak suka kan, mungkin kalau kita cakap macam tu, mungkin kita akan ditampar ditumbuk terajang dan sebagainya. Dia tak suka dengan gelaran tersebut. Kalau dia suka, dia tak ada masalah. Kita menggelarkan supaya kita senang mengecam dia lah. Mengecam nak kenal dia. Bukan mengecam tu memaki, mengeji.
Qala berkata ia, syaka rajulun min ansar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaka maksudnya telah datang mengadu. Telah mengadu seorang lelaki daripada golongan Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka kata ia, ya Rasulullah, inni la asma'u minkal hadis. Sesungguhnya aku telah mendengar daripada engkau itu hadis. Fayu'jimudi, maka takjub oleh aku terhadap apa yang aku dengar. Wala ahfazhu, tetapi aku gagal menghafal dia. Aku gagal menghafal dia. Tak boleh nak hafal. Dia suka dengan Nabi SAW berceloteh, bercerita, bertazkirah, kan, bagi peringatan dan sebagainya. Dia suka dengar. Inilah asma'u minkal hadis, dia kata. Aku suka dengar apa-apa yang kau sampaikan Rasulullah. Fayu'jibuni, dan aku takjub kadang-kadang apa yang kau sebut. Bila kau cerita tentang syurga, bila kau cerita tentang neraka, bila kau cerita tentang azab, kan? Jadi sahabat dia takjublah dengan apa yang Nabi sampaikan. Wala ahfazuhu, tetapi aku tak boleh menghafal dia. Apa yang kau cakap tu mungkin kau jap dia kan dia lupa lah. Dalam ni ingatlah, balik rumah kan dah lupa. Tak ingat apa yang disampaikan oleh ustaz, apa yang disampaikan oleh ustazah, apa yang disampaikan oleh penceramah, kan? Kita gagal mengingat sesuatu benda dengan dalam tempoh yang lama lah. Paling tidak pun mungkin dalam 5 minit ataupun 10 minit kita ingat lah. Kan bila dah berbuka dengan kawan kan dah lupa, dah tak ingat dah. Apa yang Umar pesan mungkin kita dah lupa dah. Tadi ingat, dah sampai Kodai kan dah jumpa Imam Azhari kan dah lupa dah. Dah tak ingat apa yang Umar pesan tadi dah. Dah telefonlah Umar balik, apa yang kau pesan tadi? Dia tak ingat dah. Wala afazhu, dan aku tidak menghafalnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ista'in bi yaminika, mintalah bantuan oleh kamu dengan tangan kanan engkau. Tangan kanan maksudnya menulis. Wa au ma'ahu bihi ilal khati, supaya ia menulis apa yang ia dengar. Naklah kamu gunakan tangan kananmu sambil baginda mengisyaratkan supaya ia menulis apa yang didengar. Wa amahu bihi ilal khatti, supaya dia menulis apa yang didengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keterangan daripada hadis ini? Daya ingatan ataupun hafalan manusia itu sangat terbatas. Nampak? So hafalan kita ni sangat terbatas. Ada orang boleh mengingat dengan tempoh yang lama. Mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan dia boleh hafal. Mungkin bertahun pun kadang dia ingat apa yang disampaikan oleh seorang tadi. Mana apa yang disampaikan tu dirakam dalam mindset dia lah. Dirakam dalam mindset dia. Ada orang-orang tak boleh ingat. Hari tu ada seorang lelaki lah. Lelaki mengadu masalah rumah tangga dia. Kan? Isteri itu dia satu pejabat dengan isteri dia, satu office dengan isteri dia. Kemudian adalah perempuan-perempuan lain. Ada grup WhatsApp lah, grup WhatsApp pejabat lah, grup WhatsApp pejabat kan. Ada grup WhatsApp pejabat. Okey. Umar ini dia ada cemburu sikit. Dia cemburu sikit. Dan lelaki ini dia kadang-kadang dia adalah melayan seseorang lah. Ada seorang ibu tunggal lah. Selagi kita ibu tunggal dalam grup WhatsApp tu, dan dalam satu pejabat juga. Okey. Tapi isteri ni agak cemburu sikit. Dia pantang nampak suami itu, kalau suami itu bercakap ke ataupun ber-WhatsApp ke dengan perempuan lain, maka dia akan marahlah. Biasalah perempuan dia ada perasaan cemburu dan sebagainya. Jadi akhirnya terjadilah kata macam apa berbalas sikit. Jadi suami itu berjanji dia tidak akan ber-WhatsApp lagi dengan perempuan tersebut, tak akan ber-WhatsApp lagi. Masalahnya satu pejabat, satu grup WhatsApp. Takkan dia nak left, dia kata, takkan dia nak keluar. Sebab kadang-kadang sesuatu info berkenaan pejabat ada dalam grup itu. Kalau kita tak ada dalam satu grup pejabat, kadang kita terlepas info. Apa-apa maklumat dalam tu kita terlepas. Itu juga contohnya kalau dalam grup WhatsApp jawatan kuasa surau ke masjid ke kan, grup WhatsApp taman ke kan. Kalau kita tak ada dalam grup tu,
kan kita akan terlepas info lah. Apa-apa maklumat yang disampaikan tu tak tahu. Bila kejadian tu berlaku, bila saya tak tahu pun. Tiba-tiba je kenduri kenapa kan? Ada orang meninggal ke? Baru tahu. Sedangkan orang dah sampaikan dalam grup tu dah bahawa ada orang meninggal, ada orang sakit. Dia tak tahu sebab dia tak ada dalam grup tu. Itu kelemahan dia pula. Kebaikan pula kalau tak ada dalam grup tu, fikiran kita tak baca lagu. Kita dalam grup, kita fikiran kita tak baca lagu. Mana tenang kan, tak ada siapa orang nak kacau. Betul tak? Tapi kadang-kadang kita terlepas maklumat penting yang dalam tu kita akan terlepaslah. Jadi lelaki itu telah dia pun tak boleh nak keluar left daripada grup itu sebab itu pejabat, dia kena ada dalam tu. Tapi dia berjanji dengan isteri dia, kalau seandainya perempuan tu berwhatsapp dengan dia, maka dia tak akan balas. Dia tidak akan balas, tuan-tuan. Jadi contoh kita macam mana perempuan tadi, dia ada buat satu komen lah dalam grup itu. Yang lelaki ini dalam keadaan tak sedar, dia pun jawab lah. Okey, dia kata kan. Dia jawab okey je. Dia jawab tu dalam tu okey je. Bini dia pun ada dalam grup tu. Bini dia pun ada dalam grup WhatsApp tu. Nampak tak? Jadi bini dia, isteri dia mempertikaikan apa yang dia buat tu. Dulu awak dah janji dah takkan membalas WhatsApp dia. Apa yang dia tulis perempuan tu dia tak balas. Tak? Lelaki tu datanglah jumpa, bukan mengadu masalah tadi. Itulah yang berlaku, realiti berlaku tu tak. Dia dalam saya tanya dah, tuan sedar tak apa yang tuan buat tadi? Memang saya tak sedar dah Ustaz, kata. Saya pun tak tahu. Ya biasalah grup dia masa tu pula dia kat luar. Dia buat kerja-kerja, orang kata kerja-kerja luar ni. Kadang dia tak tahu siapa, tak sampai nak tengok siapa yang hantar dalam tu. Dia jawab, iyalah, okey, jawab macam tu je. Tapi rumah ni prihatin. Perempuan ni prihatin dia. Dia tahu ni. Perhati je gerak-geri suami ni kan. Nampak? Lepas tu kecoh lah. Okey. Saya tanyalah dia balik. Kena detailkanlah apa sebenarnya rumah tuan tu cakap. Sama ada tak boleh berwhatsapp berkenaan cinta ke, ataupun tak boleh WhatsApp semua benda. Kalau semua benda tak boleh nak komen, tak boleh lah cakap. Betul tak? Sebab itu urusan pejabat. Itu urusan pejabat, bukan urusan cinta. Itu pun nak kena detail jugalah apa benda yang rumah itu tak bagi. Apakah sebenarnya perjanjian dia dengan rumah dia yang tak boleh menjawab WhatsApp daripada perempuan tersebut lah. Itulah yang berlaku, tuan. Jadi perempuan ni dia punya ingatan dia kuat berbanding dengan lelaki. Lelaki ingatan kurang kuat sikit. Lelaki kan sekejap lupa. Apa dia cakap dia lupa dah. Tapi rumah dia ingat. Abang cakap begitu kan? Nampak? 20 tahun lagi dulu pun tuan dia ingat tuan. Muhammad Zin. Apa ya? Apa dia cakap? Macam tu lah. Biasalah lelaki macam tu. Okay, faham Jadi daya ingatan dan hafalan manusia itu sangat terbatas. Kita mungkin ingat sesuatu untuk sekian hari ataupun sekian bulan. Dan dalam beberapa perkara tertentu yang berjauh, yang bersejarah dalam kehidupan kita, mungkin kita ingat lebih lama sedikit. Jarang ada orang yang ingat, dia kuat hafalnya sehingga ia ingat semua peristiwa yang berlaku 20 tahun yang lalu dengan ingatan yang sangat baik. Jaranglah kita ingatlah peristiwa yang berlaku 20 tahun lalu. Kecuali memang peristiwa tu orang kata memang memberi kesan yang mendalam pada kita. Contohnya jatuh motor. Itu mungkin kesan yang mendalam. Walaupun 20 tahun kita ingat lagi. Kita jatuh motor. Okey? Ataupun mungkin kita langgar tunggu tersembam kan, lepas tu dahi kita bongkak dan sebagainya, ataupun kita panjat pokok mutan jatuh daripada mutan 20 tahun lepas, mungkin kita ingat.
Mungkin kita ingat 20 tahun lepas lah jatuh mutan, patah kaki dan sebagainya. Mana benda peristiwa tu peristiwa besar dalam kehidupan kita, kemungkinan besar kita ingatlah. Ataupun mungkin kita berkahwin dengan isteri kita. Kita berkahwin dengan isteri kita. Kemungkinan besar kita ingat tahun bila kita berkahwin. Tapi tak semua juga orang ingat. Dia tahu dia kahwin je 20 tahun lepas, tapi tarikh kahwin tu dia tak ingat. Tapi rumah dia ingat. Tarikh kahwin tu bila tahun bila, hari apa, kat mana. Semua dia ingat. Okey. Kemudian begitu juga dengan tarikh lahir anak. Tarikh lahir anak, kita anak berapa? Contoh 10 orang. Rumah kita kadang diingat setiap tarikh lahir anak kita tu. Kita tak ada nak ingat dah. Rumah ialah yang mengingatkan. Tarikh lahir dia kita pun kadang lupa. Tarikh lahir kita pun lupa. Mazin ingat tarikh lahir? Siapa ingat kan? Anak? Parah. Anak mengingatkan. Okey. Sebenarnya banyak benda kadang kita terlupa, tu tak? Jadi kadang-kadang seorang sahabat yang duduk berdampingan dengan kita dalam bas, yang baru saja dia memperkenalkan dirinya dan menyebut namanya di hadapan kita, tiba-tiba waktu masa mahu berpisah dengan dia, kita sudah lupa namanya. Kan, seseorang yang duduk dengan kita di sebelah kita naik bas kan, pergi di mana kan, mungkin kadang-kadang kita sempat berkenalan sebentar dengan dia lah kan. Masa kita berkenalan masa tu pun kadang-kadang kita tanya namanya 2-3 kali. Tadi dia dah cakap nama dia dah, lepas tu kita borak balik, lepas tu nama kau siapa, lepas tu borak lagi, tanya lagi nama dia dah beritahu dah nama tadi, dah lupa balik nama kita kan. Apalagi kalau kita dah berpisah dengan dia dah turun tempat lain, kita turun tempat lain, berpisah aja kita dah tak ingat dah nama siapa. Tapi muka mungkin kita cap lah, mungkin kita cap orang yang telah bercakap dengan kita tu dalam kenderaan ataupun dalam bas tadi lah. Yang baru saja dia memperkenalkan dirinya dan menyebut namanya di hadapan kita, tiba-tiba waktu masa mahu berpisah dengan dia, kita sudah lupa nama dia, dah lupa nama orang itu. Apatah lagi nombor telefon. Nampak? Nombor telefon yang sampai 8 angka. Maka susah untuk kita nak ingat nombor telefon tu. Apalagi kalau zaman sekarang ni memang kita tak ada nak save nombor, sebab nombor dah ada dalam grup WhatsApp tu dah ada nombor, jadi kita tak ada masa nak save lagi. Hanya nombor-nombor tertentu saja kadang-kadang kita save, kita simpan dalam kita punya telefon lah. Tapi banyak juga nombor yang kita tak save sebab dia dah ada dalam grup. Kalau nombor kita nak cari seseorang, kita cari dalam grup kita. Tak perlu kita cari dalam kita punya memori tu, memori apa tu, kata kontak kan, memori kontak tak perlu simpan situ. Sebab apa? Dalam grup dah ada. Jadi kita cari di grup tu siapa yang kita nak hubungi. Okey. Seterusnya kalau jadi apatah lagi nombor telefon yang sampai 8 angka, maka susah untuk kita nak ingat nombor telefon tadi. Kalau kita pergi ke pasar untuk membeli barang keperluan, jangan cuba-cuba berlagak untuk mengingati segala sesuatu yang mahu dibeli tanpa menulisnya. Kita nak pergi pasar, rumah kita kirim, beri contohnya, abang beli kunyit, bawang, beli apa ni, asam jawa beli kan. Apa lagi yang saya beli? Boreh, telur, tu yang saya beli. Kita pun konon action lah ingat. Okey dia kata. Sampai ke pasar tu, ke apa tu, zimat tu kan. Bila tengok gambar barang-barang dalam zimat tu dah macam-macam jenis barang, kita punya memori tu dah lupa dah. Apa yang mak sebut tadi agak aku kata boreh ke kita minat agak-agak je boreh. Sampai rumah dia kata, siapa sebeli boreh? Boreh banyak kau mau pun nak beli dia kata. Nampak? Dah aku nak marah ke rumah tu. Sebab apa? Kita tak menulis apa yang dicakap oleh rumah kita. Faham kan?
Jadi jangan cuba-cuba berlagak untuk mengingati segala sesuatu yang mahu dibeli tanpa menulisnya. Seringkali bila sudah balik ke rumah baru kita tepuk dahi, kata. Sampai rumah, Allah, tepuk dahi. Ya Allah, saya lupalah apa yang awak sebut tadi. Tahu tak? Begitulah yang namanya manusia, tempat kesalahan dan juga kesilapan. Kita selalu buat salah dan selalu buat silap, dan kita selalu terlupa. Walaupun ada juga sebagian manusia ni Allah Ta'ala berikan kelebihan, dia ingat. Setiap benda tu dia ingat. Okey. Walaupun ialah ada, kalau tuan-tuan pernah tengok cerita yang main China kan. Yang cerita apa tu, yang Cina punya tu. Minda Cina. Yang dalam TV Asro lah. Minda Cina kan. Dia orang akan buat macam peraduan lah, lawan kan. Siapa ingatan yang paling kuat, dia akan buat dalam tu. Pernah tengok kan cerita tu? Minda Cina nama dia. Okey. Dia akan lawan lah. Siapa ingatan yang paling kuat, dia akan lawan. Tengok siapa yang paling kuat dia punya ingatannya. Si A contoh lawan si B. Maka dia bagilah contoh mengecam gambar. Sampai 100 jadi gambar, dia terus cam. Terus cam 100 gambar. Dan gambar tu pun semua hampir serupa je. Hampir serupa gambar tu. Tapi setiap gambar tu ada perbezaan dia. Setiap gambar tu ada perbezaan. Nampak? Tu kekuatan seseorang. Ada orang dia boleh cam. Dia boleh bezakan. Kehebatan dia. Baik. Kemudian satu-satu cara untuk kita dapat mengingati segala sesuatu itu iaitu dengan menulisnya. Apatah lagi ilmu yang luas macam lautan yang tak bertepi. Bayangkanlah tentang ilmu ni, sama ada ilmu dunia ataupun akhirat, dia macam lautan yang sangat luas. Ilmu Allah Ta'ala ni luas. Kalau kita tidak mendobit, tidak menulis, mencatat apa yang disampaikan oleh seseorang, apatah lagi benda tu penting. Macam ilmu ni penting lah. Kita mesti mencatat atau menulis. Kalau tak mencatat menulis pun, kita beli kitab, beli buku dan sebagainya, apa yang disampaikan oleh guru. Jadi kalau kita balik rumah kan, kalau rumah tanya apa yang dia belajar tadi, belajar ya, tunjuklah. Belagak sikit kan, saja. Walaupun tak faham. Tapi ada lah apa yang Ustaz ajar tu adalah dalam tu lah. Okay? Kalau kita datang dengan tangan kosong, tak ada benda kan, tak ada benda yang kita menulis pun tak nak, semua tak nak, action lah. Sampai rumah kan habis lah, satu benda tak ingat dah. Baik, rasanya hampir tiada orang yang dapat ingat segala-galanya, dan terus berkekalan ia tidak lupa. Rasanya hampir tak ada lah, mustahil lah macam tu. Oleh kerana itu para ulama muhaddisin, ulama-ulama hadis membahagikan dobit itu kepada dua bahagi. Jadi ulama tu kan membahagikan dobit. Dobit ni mana menulis, mencatat, merakam, mengingat dan sebagainya, terbagi pada dua. Yang pertama namanya dabtus sadri. Dabtus sadri mana dobit dada. Dan ada yang bernama dabtul kitab, dobit tulisan. Dobit sadar ataupun dobit dada artinya ingat di dada atau hafaz tanpa catatan. Ingat di dada, set dalam minda kita apa yang ustaz cakap, apa yang guru cakap, dan kita tidak mencatat benda tu. Dengan kita tak tulis, tapi ingat apa yang disampaikan, tapi kena fokus lah. Tapi zaman sekarang ni orang menggunakan teknologi. Orang merakam apa yang dia cakap oleh seorang, dia rakam, ataupun dia ambil video, dia rakam kan. Situ pun salah satu bentuk dobit juga, salah satu bentuk dobit. Okay? Masalahnya kalau kalau video tu rosak ataupun video tu terdelete dan sebagainya, kita tak boleh nak capai lagi, kita tak boleh nak dapatkan balik. Tapi kalau kita menulis dengan dobit tangan kan, dia akan ingat sampai bila-bila lah, kita akan buka balik. Kerana dia tidak ada kesan kepada kalau seandainya dia punya memori dia hilang dan sebagainya, tak ada kesan. Kalau pakai teknologi, kadang-kadang kalau handset rosak ke, handset dicuri dia orang dan sebagainya, jadi apa yang dalam tu habislah. Okay? Kalau zaman sekarang ni orang simpan dalam FB.
Kan orang buat live simpan dalam FB ni salah satu topik juga. Kerana FB ni selagi mana ada FB tu, selagi itulah benda tu akan ada dalam tu. Sebab FB ni pun kita tahu sampai bila kan. YouTube tu juga banyak orang simpan gambar-gambar ataupun video dalam YouTube. Ini salah satu kaedah untuk kita menyimpan lah. Cuma kita tak tahu YouTube ni sampai bila. Sampai kiamat ke dan sebagainya, atau FB ni sampai kiamat ke. Takut nanti sebelum kiamat lagi FB dah tak ada dah. Mungkin akan ada orang kata yang lain pula, yang lebih advance, yang lagi bagus sebagainya. Kita tak tahulah. Tapi setakat ni FB dengan YouTube tu masih ada lagi. Jadi banyak orang buat video masukkan dalam tu. Itu salah satu dobit juga tu. Dobit. Okey. Jadi ada yang bernama dobit sadar dan ada yang bernama dobit kitab. Dobit sadar artinya ingat di dada atau hafaz tanpa catatan. Iaitu bagi orang-orang yang tertentu yang sangat kuat hafalan dia. Seorang yang kuat hafalan, okay, dia tak perlu nak dobit-dobit, tak perlu nak simpan-simpan video apa sebagainya. Dia cukup dengar apa yang disampaikan tu, simpan dalam memori dia. Selagi tak gila lah. Selagi tak gila, ingatlah dalam tu. Adapun dobit kitab ialah artinya ingat dengan cara ditulis di dalam kitab. Iaitu bagi orang yang kuat, bagi orang yang kurang kuat hafalan dia. Kedua-dua cara ini diterima sebagai syarat tahammul. Apa makna tahammul? Membawa ilmu hadis. Ini termasuk dalam kumpulan orang yang dikatakan orang yang membawa ilmu hadis. Okey. Kerana ilmu ni separuhnya kena simpan dalam kita punya memori ingatan kita, dan separuh ilmu ni duduk dalam kitab. Tapi tak semua ilmu yang boleh kita bawa dalam kepala otak kita. Mungkin orang kadang dia boleh hafal ayat Quran, boleh hafal Quran, boleh hafal hadis, boleh hafal kata-kata ulama dan sebagainya. Tetapi tak semua kadang-kadang ilmu tu ada yang dapat diingat. Kadang-kadang terlupa juga. Terus banyak orang yang hafal Quran, mereka dikenaki supaya sentiasa mengulang-ulang hafalan tadi. Orang yang menghafal hadis tu juga, dia kena banyak mengulang-ulang. Okey? Sama ada dia mengulang secara sendiri ataupun dia mengajarkan kepada orang lain. Mengajarkan ilmu pada orang lain pun termasuk dalam mengulang juga. Malahan kadang-kadang ada ilmu yang kita dapat waktu kita belajar dan di pondok dulu, di universiti ke dan sebagainya, kita belajar. Tapi ilmu tu kita tak jumpa pun waktu tu. Bila kita mengajar, kita jumpa ilmu tu. Ada juga begitu. Ada juga ilmu yang kita dapat dengan cara mengajar. Dengan mengajar, Allah Ta'ala bagi kita ilham sesuatu, maka kita dapat menyelesaikan suatu masalah. Walaupun waktu mengaji, belajar di universiti, kita sekolah pun tak jumpalah benda tu. Baik tuan-tuan, oleh kerana itu naklah kita yang lemah ingatan ini mencatat segala sesuatu yang hendak kita pelihara supaya ia tidak hilang daripada ingatan kita. So mesti dapat. Kalau ulama-ulama dulu tuan, zaman dulu mana ada alat perakam? Ada alat perakam tak zaman dulu? Tak ada. Kan? Tak ada benda-benda yang canggih-canggih, tak ada. Tak ada kamera zaman sekarang. Ya ada, boleh buat gambar, video sebagainya kan. Boleh rakam orang punya bercakap. Betul tak? Dulu tak ada. Semua main ingatan dan tulis dobit. Itu sebagainya. Kalau orang mengaji pondok, kan, tengok dia punya kitab tu penuh dobit. Penuh dobit, kita ada tulis apa tu guru kata, semua ditulis. Gitu. Tapi kalau masa saya mengaji di Indonesia, di pondok dulu, di pondok Indonesia, dia orang tak bagi sangat dobit kitab. Dia tak bagi sangat. Dia orang suruh kita dobit perkataan yang kita belum pernah jumpa. Belum pernah jumpa perkataan tu, kita dikenaki mendobit ataupun mencatat. Ataupun memakna sesuatu kalimat. Kalau kalimat itu dalam bahasa Arab itu kita dah tahu makna dia, kita tak perlu nak dobit lagi, tak perlu nak tulis makna lagi, sebab makna kita dah tahu. Sebab kalau kita tulis juga maknanya, kitab akan penuh. Kata apalah, penuhlah kitab tu dengan tulisan-tulisan yang kita dobit. Kita nak baca yang kitab yang asal pun susah sebab banyak sangat dobit. Tapi kalau style mengaji di pondok di Kelantan ataupun di Patani, apa saja guru cakap semua kena dobit. Walaupun benda tu dah diulang banyak kali, tulis juga. Jadi kalau style mengaji di Indonesia, di Aceh,
Kan dia hanya suruh menulis perkataan yang baru jumpa. Kalau perkataan tu dah biasa kita jumpa, tak perlu nak tulis mana lagi. Buat apa nak tulis lagi? Jadi dia akan memenuhkan kitab je. Dia akan menyempitkan kitab itu. Faham kan? Okey. Tapi bagi tuan-tuan tu pulanglah pada tuan-tuan macam mana? Terpuanglah sama ada nak dobit ke tak nak dobit, tapi saya galakkan supaya dobitlah. Dobit ni mana mencatat. Mencatat apa yang disampaikan oleh seseorang muallim, seorang guru kepada kita. Baik. So seterusnya kita baca gitu sampai mana? Usul 6 kan? Usul 6. Kita masih lagi dalam bab yang kedua. Siapakah dimasukkan dengan golongan ahli sunnah wal jamaah? Okey, muka surat 6. Boleh diperhatikan dalam hadis ini kelainan kalimah daripada hadis terdahulu, iaitu ikhtilafah syadidan dan ikhtilafan syadidan menggantikan ikhtilafan kasira. Okey, ada dua hadis yang kita baca sebelum ini. Okey. Kalau hadis di muka surat 5, hadis muka surat 5 atas. Atas sekali kan? Kan dia sebut fa innahu may ya'is minkum yara ikhtilafan kasira. Fa innahu maka sesungguhnya okey, may ya'is minkum barang siapa yang hidup daripada kamu yara ikhtilafan kasira, maka dia akan melihat perbezaan yang banyak. Ikhtilaf ni ikhtilaf pendapat lah, perbezaan pendapat di kalangan orang kata para ulama kan, di kalangan orang yang hebat dalam ilmu ni, ataupun orang-orang Islam sendiri pun kadang-kadang berbeza-beza pendapat ni. Ada yang macam politik, macam-macam perbezaan orang politik kan. Jadi maka Nabi SAW pada akhir zaman nanti Nabi kata may ya'is minkum, barang siapa yang hidup pada kamu pada akhir zaman ini yara ikhtilafan kasira, maka dia akan melihat perbezaan pendapat yang banyak di kalangan orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri kadang berbeza pendapat, para ulama pun kadang-kadang berbeza pendapat dalam suatu perkara ataupun suatu masalah. Jadi kalimat ikhtilafan kasira digantikan dengan ikhtilafan syadidah pada hadis yang kedua yang di bawah. Di bawah kan, alaikum bittaqullah wasami wa ta'ah wa in abdan abasyian fasatarawna min ba'di ikhtilafan syadida. Hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah, hendaklah kamu dengar dan taat kepada pemimpin kamu walaupun ia seorang hamba habsyi, dan kamu akan melihat selepas itu perselisihan yang teruk yang berat di kalangan umat Islam. Okey. Jadi ada dua perkataan yang ada yang hampir serupa tapi berbeza. Yang pertama dia kata ikhtilafan kasira yang atas. Yang bawah ikhtilafan syadida. Ikhtilafan syadida. So, apakah perbezaan dia? Yang pertama atas tu perbezaan yang banyak. Yang kedua perbezaan yang bersangatan. Teruklah perbezaan dia. Okey, kita kembali pada tadi. Boleh perhatikan dalam hadis ini kelainan kalimat dalam hadis terdahulu. Iaitulah hadis pertama ikhtilafan syadidan menggantikan ikhtilafan kasira. Yang ditekankan dalam hadis ini ialah keperluan berpegang kepada sunnah baginda dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kenapa tuan-tuan? Kerana di kalangan Islam tu berbeza-beza pendapat. Kadang-kadang umat Islam berpecah-pecah kan? Atau sebabnya dalam hadis sebelum ni dia kata umat Islam ada berpecah sampai 73 golongan. 73 golongan orang Islam sendiri berpecah. Okey? Daripada 73 tadi, 72 masuk neraka. Satu saja yang masuk dalam syurga Allah Taala lah. Siapa dia? Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Orang yang berpegang dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, ataupun orang yang berpahaman seperti pahaman Rasulullah SAW, ataupun orang yang berakidah dengan akidah Rasulullah SAW dan juga akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itulah dikatakan sebagai orang yang akan selamat dah, yang termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi
pada permulaannya hadis yang pertama tu dia kata umat Islam akan ada perbezaan yang banyak dalam satu perkara. Yang kedua, ikhtilafan syadida. Fasatarawna min ba'di ikhtilafan syadida. Kan? Yang kedua ni berbeza pendapat juga, tapi perbezaan pendapat yang lagi teruk. Nampak? Lagi teruk perbezaan pendapatnya. Sampai ada yang berperang, bergaduh, kan? Disebabkan oleh perbezaan pendapat. Ada yang sampai tahap fitnah pun ada. Fitnah kan? Kenapa? Berbeza pendapat. Dalam satu parti pun kadang-kadang berbeza pendapat. Dia ni walaupun satu parti, dia ada tim A, ada tim B kan. Ni tim A ni macam ni alak dia punya perangai. Tim B pula macam ni apa. Kemudian ada tim C pula. Ni macam ni pula. Ni satu parti tu. Satu parti. Apalagi kalau banyak parti. Tahu tak? Dalam parlimen tuan-tuan tengoklah kalau dalam parlimen tu kan pumpang apa tu Nia pula bangun pumpang ini apa Nia lah bangun kan sampai horor macam dalam pasar kita tengok ada masa sampai macam budak-budak Allah tahu macam budak-budak lagi teruk daripada budak-budak tu kan kalau kita tengok dalam parlimen tu kan okey tapi mereka tu profesional walaupun dia dalam parlimen tu dia orang kata dia cakap macam-macam maki hamun dan sebagainya, tapi lepas tu dia minum kopi sama. Kat luar lobi tu minum teh tarik minum kopi sama dia. Tuan-tuan tak mungkin tak boleh macam tu. Tak boleh. Kalau ada berbeza pendapat dalam satu tempat, dalam satu kawasan kan, lepas tu minum kopi takkan musafir. Sini minum kopi je. Seorang minum kopi ujung tak tahu kan. Seorang lagi minum kopi ujung sini tak dapat dia minum satu meja dah. Sebab kita tak profesional. Orang politik ni profesional sikit. Dia boleh tekak maki hamun dan sebagainya. Lepas itu dia berbaik balik. Okey. Jadi itulah menunjukkan kepada kita tuan. Di kalangan Islam sini itu yang berbeza-beza pendapat. Ada tim. Dalam mazhab Syafi'i pun tu juga. Dalam Syafi'i pun ada juga perbezaan. Imam mazhab contohnya Imam Malik dengan Syafi'i pun berbeza pendapat. Contoh dalam masalah kunut ataupun dalam masalah membaca bismillah. Ada mazhab menyatakan kita tak wajib membaca bismillah kita ketika membaca al-Fatihah. Tapi dalam mazhab Syafi'i membaca Fatihah adalah wajib. Membaca bismillah adalah wajib. Kalau kita tak baca bismillah ketika membaca al-Fatihah, maka sembahyang kita tidak sah. Tapi dalam mazhab lain pula menyatakan bahawa bismillah ni sunat saja. Tak wajib pun kita baca. Kalau baca pun dalam keadaan sir, perlahan saja mereka baca. Mana bila kalau dia orang takbir, Allahu akbar, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, dia terus baca alhamdulillah. Dia tak ada baca bismillah. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, bismillah adalah wajib. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin kan. Cuba kalau tuan-tuan takbir jadi imam, tiba-tiba tuan-tuan baca Allahu akbar, lepas tu baca alhamdulillah rabbil alamin kan. Orang pun ni betul ke terlupa ke kan baca orang tua ni. Orang tua ni lupa ke baca bismillah, betul tak? Baik, itu perbezaan pendapat lah. Masalah kunut juga. Imam kunut, kalau Imam Malik kunut tu adalah tidak wajib dibaca. Kunut subuh. Dalam Syafi'i ini kunut adalah sunat ab'ad. Sunat yang dituntut supaya kita baca. Kalau kita tak baca ruang kunut, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ini, maka kita kena ganti dengan sujud sahwi. Kerana dia termasuk dalam sunat ab'ad, bukan sunat i'ah. Kalau sunat i'ah, tak perlu kita ganti dengan sujud sahwi. Kalau wajib pula memang tak nak kena baca. Kalau tak baca kan batallah solat kita. Baik. Jadi boleh perhatikan dalam hadis itu kelainan kalimah dalam hadis terdahulu, iaitulah ikhtilafan syadidan menggantikan ikhtilafan katsira. Perbezaan yang bersangatan menggantikan perbezaan yang tidak bersangatan. Perbezaan yang banyak. Yang ditekankan dalam hadis ini ialah keperluan berpegang dengan sunnah baginda Nabi SAW dan sunnah para khulafa' rasyidin. Siapa khulafa' rasyidin? Itulah Iaitulah Abu Bakar, Umar, Osman dan Sayyidina Ali.
So mana kita kena berpegang dengan sunnah mereka lah. Tak boleh kita tinggalkan mereka. So maknanya kalau seandainya Nabi tidak melakukan perkara tersebut, tapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Umar buat contohnya, kita kena buat juga. Kita digalakkan buat. Contohnya dalam bab contohnya sembahyang apa tu? Sembahyang tarawih berjemaah. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tarawih berjemaah tak ada. Kan? Sembahyang tarawih berjemaah hanya dibuat pada zaman Sayyidina Umar. Baru ada sembahyang tarawih berjemaah. Sebabnya ada di kalangan orang kadang-kadang dia tak faham. Dia buat sembahyang tarawih seorang diri je. Dia kata apa? Dia kata Nabi tak pernah buat pun. Nabi sembahyang seorang-seorang aja, Nabi tak ada buat. Jadi yang dibuat gambar-gambar inilah pada zaman Rasulullah Umar. Jadi dia tak nak pegang pendapat Sayyidina Umar. Dia pegang pendapat Nabi je. Sedangkan kalau seandainya tak ada Nabi buat, tapi sahabat buat, kita boleh buat. Dan digalakkan kita buat. Kita digalak kita buat. Kenapa? Kerana kalau kita sembahyang tarawih beramai-ramai ini, kan, semangat kita lebih sikit. Nampak? Semangat kita lebih, dan kita dapat menguatkan ukhuwah jamaah. Tak? Kalau kita sembahyang seorang-seorang, kan, kita tak akan dapat menguatkan satu jamaah. Dalam masyarakat pun kita tak nak buat, kan. Sebab apa? Kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Apa yang berlaku di surau, di masjid pun kita tak tahu apa-apa. Dengan kalau kita pergi berjemaah di masjid surau, kalau ada info-info dan sebagainya daripada imam ke, daripada jawatan kuasa, kita tahulah. Dapat info tersebut. Itu kepentingan berjemaah, itu penting. Faham kan? Jadi berkenaan dengan konsep Khulafa Rasyidin, dikatakan oleh pentahqiq kitab, penguat bahwasanya adalah kaul, ada kaul menyatakan bahawa yang dimasukkan Khulafa Rasyidin ini bukan sahaja terbatas kepada Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, tetapi termasuk mereka yang menjalani perjalanan sebagaimana mereka itu, yang terdiri daripada para pemimpin muslimin. So maknanya Khulafa Rasyidin ini sebahagian pendapat menyatakan itulah Abu Bakar, Umar dan Ali. Tetapi ada juga pendapat menyatakan bahawa Khulafa Rasyidin ini bukan Sayyidina Umar, Osman, Ali aja, termasuk pemimpin Islam, dia kata. Mana-mana pemimpin Islam pun termasuk dalam Khulafa Rasyidin. Kalau ikut pada pendapat yang kedua lah, min a'immatil muslimin, yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin orang Islam pun termasuk Khulafa Rasyidin. Tetapi hukum asal Khulafa Rasyidin, iaitulah kita fokus kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman dan juga Sayyidina Ali lah. Itu yang kita faham sebelum ini. Jadi bila menyatakan mereka itu ialah para khalifah bagi Rasulullah SAW yang menegakkan al-haq dan menghidupkan agama serta memimpin manusia kepada pengejaran yang benar. Pentafsiran ini dibenarkan oleh sebuah hadis yang menyebutkan bahawa para khulafa sebagai mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sesiapa saja yang menghidupkan sunnah Nabi, maka termasuk dalam kumpulan khulafa. Masuk juga khulafa. Jadi tak semestinya khulafa itu Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. 4 orang Amirul Mukminin sahaja. Malahan kita juga boleh dikatakan sebagai khulafa, tetapi dengan syarat kita menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan satu hadis Nabi dalam bentuk doa, Allah marham khulafai Allah marham khulafai Allah marham khulafai salasan. Qila ya Rasulullah, man khulafauka? Qala allazina ya'tuna min ba'di fayarawna ahadis was sunnati wa yu'allimunaha an-nas min ba'di. Maka Nabi sallallahu berdoa, dia kata, Allah marham khulafai, ya Allah Tuhanku, berilah rahmat kepada khulafa ataupun khalifah-khalifahku. Allah marham khulafai, ya Allah Tuhan, berikan rahmat kepada khalifahku. Nabi berdoa sebanyak 3 kan? Nabi berdoa sebanyak 3 kali. Kila, dikatakan orang, ya Rasulullah, man khulafauka? Siapakah dikatakan sebagai khulafa engkau? Siapa khalifah-khalifah engkau ya Rasulullah?
Qala, maka Nabi SAW menjawab, allazina itu nabi ba'di, orang-orang yang datang sesudah padaku, fayarawna hadis, maka dia melihat dia akan sunnah-sunnahku ataupun hadis-hadisku, wa sunnati khulafa'i, dan sunnah-sunnahku, wa yu'allimuhan nas, kemudian dia mengajarkan dia kepada orang lain. Min ba'di, sesudah padaku, dia ajarkan orang lain ataupun dia mengamalkan benda tu, maka dia termasuk di kalangan khulafa'ku juga. So maknanya khalifah ini sebenarnya bukan Amirul Mukminin yang 4 tu aja, malah kita juga ataupun pemimpin Islam yang lain pun boleh dikatakan sebagai khulafa juga, tetapi dengan syarat dia berpegang dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, sebuah lagi hadis riwayat Ibnu Majah, juga riwayat daripada Al-Irbad bin Sariyah, bahawa Nabi SAW bersabda apabila diminta menambahkan wasiat. Sekali lagi ya. Qad taraktukum ala bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun faman ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa alaikum bi ta'ah wa inna 'abdan 'abasyian fa innama al-mu'minin ka jamalil anifi haitsuma qida in qada haitsuma qida in qada. Maksudnya, aku telah tinggalkan kamu dalam perjalanan yang terang benderang, al-baida, yang bermaksud millah mana agama atau jalan agama, dan hujah yang nyata yang tidak ada kekeliruan di dalamnya. Malamnya adalah seperti siang, tidak menjadi terseleweng selepasku melainkan orang yang sengaja membinasakan dirinya. Sesiapa daripada kamu semua yang hidup sampai masa itu, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak di kalangan umat Islam, ikhtilafan katsira. Maka naklah kamu berpegang dengan apa yang kamu ketahui daripada sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin dan sunnah khulafa' rasyidin yang dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naklah kamu berpegang kepadanya dengan gigi geraham kamu, dan naklah kamu taat kepada para pemimpin kamu, walaupun yang diangkat menjadi pemimpin itu seorang hamba Habsyi yang berkulit hitam. Hamba Habsyi lah, biasa hamba Habsyi ini kulit hitam. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah seperti unta yang dicucuk hidungnya, iaitu ada tali penuntun pada hidungnya. Unta kan, unta ni ada masa dicucuk hidungnya. Itu juga kadang-kadang ada binatang seperti kerbau, lembu kan, dicucuk hidung. Mana-mana binatang yang dicucuk hidung, dia akan menurut orang yang menarik dia. Dia tak akan melawan lah. Itu kelemahan binatang ni. Itu sebabnya binatang ni, cara-cara kita nak menjinakkan dia, cucuk hidung dia. Bila cucuk hidung dia tak boleh apa dah. Tapi kalau kita ikat tali kat leher, dia akan melawan. Kadang-kadang dia melawan lah. Susah sikit lah kita nak tarik. Tapi mana-mana binatang, kalau kita cucuk hidung, kerbau ke, lembu ke, senang kita tarik. Dia tak akan melawan lah. Itu kelemahan binatang. Baik, sesungguhnya orang mukmin itu adalah seperti unta yang dicucuk hidung, iaitu ada tali penuntunnya pada hidung. Di mana dia dibawa, dia akan mengikut. Iaitu orang mukmin yang tidak takabur dan merendah diri itu mengikut aturan syarak, dan di mana dibawa. Itu maksud hadis tadi. Ternyata pada kita tuan-tuan, di akhir zaman tadilah kan, di kalangan Islam tu ada yang berpecah-pecah kan, berbeza-beza pendapat, berbalah, bergaduh dan sebagainya. Cara jalannya selamat, berpegang dengan sunnah aku, kata Nabi. Kamu nak selamat, pegang dengan sunnahku, dengan hadis-hadisku. Okey, dan juga sunnah khulafa' rasyidin. Jangan berpegang dengan hadisku juga. Kadang-kadang ada dalam hadis itu ada yang tak cukup. Okey, kadang-kadang Quran pun dalam Quran dia ada dalam bentuk mujmal, ringkasan. Kan? Secara detail kadang-kadang kita tengok pada hadis. Kalau dalam hadis tak ada, kita tengok pandang ulama. Apa pandang ulama dalam perkara tadi? Okey? Tu cara kita nak keluar dalam suatu masalah dalam Islam ni lah. Islam ni kadang-kadang dia complicated juga. Islam ni complicated kan? Jadi kadang ada masalah tu disebutkan dalam Quran dan hadis. Kadang-kadang tak sebut. Bila tak sebut, apalagi kalau zaman sekarang ni banyak benda-benda baru.
Zaman sekarang banyak benda-benda baru. Jadi perlu juga rujuk kepada pandangan para ulama. Tengok pada pandangan mereka. Apa pandangan mereka? Jadi jelas dalam hari ini tuntutan ke atas umat Islam supaya mengikut sunnah Nabi dan sunnah khulafa Rasyidin. Demikian juga ditekankan dasar ketaatan yang sewajar dituntut oleh syarak. Faham kan? So maknanya kita tempat panduan kita tu lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini, kalau sunnah, panduan kita pertama Quran. Kalau tak ada dalam Quran benda tu, masalah tu tak ada dalam Quran. Tengok bahan hadis. Kalau tak ada hadis, ijma' ulama. Tak ada ijma' ulama, kias. Kan 4 kita punya sumber hukum kan? 4 hukum ni 4. Jangan kita hanya baca Quran, hadis. Bila pandang ulama, kita tak nak pakai. Kita pakai logik akal kita je. Itu tak betul tu. Sebab ada yang berpahaman begitu. Dalam Quran tak ada pun, dia kata, hadis tak ada pun. Tapi tengoklah pandang ulama, tengoklah pandangan Syafi'i macam mana. Tengok Imam Nawawi, Ibn Hajar Haytami. Tengok pandangan mereka. Kalau kata boleh, boleh dah. Itu jarang keluar dalam Islam ni kan. Tengok para sahabat, ada tak amalkan? Abu Bakar ada tak? Tak tak? Sebabnya hadis tuan, hadis dia ada 3 pecahan. Pertama hadis marfu', yang kedua hadis marquf, yang ketiga hadis mursal. Pembagian hadis lah. Yang pertama hadis marfu'. Hadis marfu' ini hadis disandarkan terus direct kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan tu Nabi. Ini hadis marfu'. Yang kedua hadis mauquf. Mauquf ni sahabat yang sebut, sahabat yang ceritakan benda tu. Hasil daripada belajar daripada baginda Nabi SAW, maka sahabat yang menyebutkan, dinamakan sebagai asar sahabat ataupun pendapat sahabat. Pendapat sahabat ni boleh guna pakai. Tapi dengan syarat ada dikuatkan dengan hadis Nabi SAW. Mana ada sokongan daripada hadis Nabi, maka sahabat tadi boleh diguna pakailah. Itu nak katakan sebagai hadis mauquf. Yang ketiga hadis mursal. Hadis mursal ini sesuatu benda disebut oleh tabi'in yang sebut. Kata-kata tabi'in yang kata tu. Tapi dia boleh diguna pakai kata-kata tabi'in tadi dengan syarat ada disandarkan dengan hadis mauquf, ada disandarkan dengan hadis marfu'. Ada disandarkan dengan kata-kata Rasulullah SAW yang lain lah. Maka jadi kuatlah hadis ataupun perkataan tabi'in tadi. Betul tak para ulama? Ulama zaman sekarang ni kadang dia cakap satu benda tu dalam hadis tak ada, tapi ada hadis yang lain yang lebih kurang makna sama dengan apa yang dikatakan oleh ulama tadi. Maka kita boleh guna pakai. Kita boleh guna pakai benda tu dengan syarat ada disandarkan dengan hadis Nabi juga. Ada kaitannya lah dengan hadis Nabi SAW. Faham kan tuan-tuan? Terus saja. Apakah dia asas-asas ahli sunnah wal jamaah dalam bab akidah dan lain-lain? Kaedah ahli sunnah wal jamaah dalam akidah dan bab agama yang lain ialah berpegang teguh dengan Quran dan sunnah Rasulullah dan mengikut apa yang ditunjukkan oleh para khulafa Rasyidin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, kata oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutlah oleh kamu akan daku, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa nak mencintai Allah Ta'ala ataupun Allah Ta'ala nak cinta pada dia, naklah dia ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah Ta'ala akan mencintai kamu. Sebagaimana kita cinta dengan Nabi, maka Allah Ta'ala akan cinta kepada kita lah. Macam mana cara cinta? Naklah kita mengamalkan apa yang kita tahu, apa yang kita faham, kita amalkanlah, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Itulah sekalian tuan-tuan perkongsian kita pada pagi ini. Cukup sampai situ. InsyaAllah akan datang sama lagi persoalan yang ke-6. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Saya buka ke pertanyaan kalau ada sebelum saya tutup. Ada?
Dah lupa lah macam tu tu. Tadi ingat dah lupa. Ha? Ha. Biasalah tu. Macam tadi kita ada perbezaan pendapat antara ulama-ulama kemudian masalah-masalah itu juga ada perbezaan. Okey. Macam kita pergi satu-satu tempat mengamalkan mazhab yang lain, itu yang datang ke sana Ha. kita pergi ikut yang bila Mazhab dia lah. Kita boleh ikut mazhab dia, tapi kita kena ikut daripada mula dia. Kata kalau dalam bab semayang tu, kita daripada wuduk lagi kita dah ikut dah. Jangan waktu semayang tu dia ikut mazhab dia. Namanya talfiq. Itu macam lagu tu. Okay? Sebenarnya dalam berkenaan dengan pusing-pusing tu, menggerakkan jari tiada. Dalam semua mazhab tak ada. Yang ada gerakkan kiri ke kanan saja. Yang ngangguk-angguk tu dalam semua mazhab tak ada. Tak ada. Lebih baik tak payah buat lah. Tak ada. Pusing-pusing tak apa benda dia. Pusing tak tahu apa. Tak tahu benda dia pusing apa. Kan? Tak tahulah apa benda yang diikut, mazhab mana ke saya tahu. Tapi kalau dalam 4 mazhab, dalam kitab mazhab arba'ah, mazhab yang 4 kan, ya Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, tidak ada disebut pun berkenaan dengan menggerakkan jari ke atas ke bawah, memang tak ada sebut. Memang tak ada sebut lah. Yang ada gerakan ke kanan ke kiri saja. Yang pusing-pusing tak ada. Pusing-pusing tak ada lah. Ke kanan kiri itu pun ada mazhab tertentu saja. Syafi'i memang tak ada lah. Syafi'i tak ada. Syafi'i mesti tetap gitu. Kalau ke bawah dari luar lepas masuk. Okey. Tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai lah. Untuk dia je lah. Untuk dia lah. Dia beramal untuk dia lah. Kalau dia jadi imam lah. Makruh lah kalau itu. Dia tak batal semayang. Tak batal. Tapi makruh lah. Kan? Lebih baik kita tak payah dia jadi imam lah. Kalau masuk memang kita macam kita Terpulang lah. Tu membarakah pun lagi so, kan? Yang paling baik kita cakap dengan dia lah. Benda ni tak ada dalam mazhab kita ni. Kalau ada, suruh dia tunjuk lah apa dia punya sumber dia. Setiap benda yang kadang-kadang benda yang kita muskil ni, kan, orang tu ada buat benda kita muskil, minta lah sumber dia. Daripada kitab mana, boleh tak saya nak tengok sikit, kan. Itu paling baik lah. Kalau dia gagal menunjukkan kat mana dia ambil, so apa dah kita nak ikut. Dia pun hanya mengikut-ikut orang aja kan, buat apa. Setiap benda tu mesti ada sumber dia. Kalau kitab tu kitab mana, siapa yang karang, ulama mana yang tulis, mazhab apa. Kalau ada sumber hukum tu, sumber rujuk dia, senanglah. Jadi tak adalah kita berbalah dengan dia. Ini tak ada sumber dia, kitab buku mana pun tak tahu, siapa yang tulis pun tak tahu. Jadi itu yang kadang jadi perbalahan dengan dia. Gitu. Okay, habis? Cukup cukup kita punya perbincangan ni, insyaAllah 2 minggu lagi lah. Kita jumpa lagi. Allah. Tak dapat setiap minggu, kadang tempat lain pun minta. Hari itu minggu yang pertama dengan ketiga itu masih gepok mantin minta, kan, kuliah subuh. Bayang tuan-tuan, pagi lagi saya dah pergi pukul 4.45 dah tolak dah. Tuan-tuan tidur lagi kat sini. Okey, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa lam taqabbala rizqan halalan wa barakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nur ma'rifatika wa ta'rifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafi anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.